Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rusdi Reza. Oh, gila angle ni buat aku gebu. Okay, so anyway, selamat datang ke channel YouTube saya. Hari ni saya baru sahaja ada appointment dekat klinik ambil ubat. Dan sekarang ni aku tengah teman ayah aku. Ayah aku pun ada appointment appointment ambil ubat juga dekat HKL. So kita anak beranak memang sangat nasib baik lah. So anyway, dalam mood COVID-19 ni aku ada satu beberapa cerita juga aku nak share dengan korang lah semenjak aku balik daripada quarantine hari tu. Jadi untuk cerita-cerita aku dekat sana, hari tu aku lebih banyak pada guidelines. Hari ni aku nak cerita-cerita, aku nak share dengan korang cerita-cerita aku, pengalaman aku kat sana. Ada beberapa cerita yang aku patut rasa aku sharekan. Okay, betul kayak aku ni. So anyway, jangan lupa like, share and subscribe. Thanks guys, kerana aku rasa lately ni video aku tiba-tiba boom. Mungkin membantu korang lah. Jadi mungkin niat yang betul untuk membantu orang. Kalau korang rasa video itu membantu, teruskanlah share and like everything. Okay, jangan lupa. Okay, sekarang ni lepas kita dia lepas orang-orang yang macam aku ni COVID-19 yang kita dah positif ni, bila kita dah tamat daripada quarantine di MAEPS, macam aku di MAEPS, kau kena sambung quarantine kau kat rumah. Tapi aku ada tanya Dr. Ho. Dr. Ho ni adalah doktor yang jaga aku dekat MAEPS. Aku tanya dengan dia, question rumah saya ni ada orang tapi saya ni positif, diorang negatif. So adakah saya patut teruskan quarantine saya macam mula-mula dulu, macam tak keluar bilik kan, makan pun kena pakai disposable container semua. So doktor tu cakap tak perlu. What you have to do adalah pakai mask and then kena kerap basuh tangan and sanitize tangan lah. Jadi yang make sure dia pesan, kalau balik rumah pastikan tak ada orang kata simptom-simptom yang membuatkan kau sakit, demam ke, sesama ke. Sebab aku masa balik itu memang okey dah, cuma aku ada sedikit bersin lah. And then ada satu benda, beberapa perkara yang kau kena tahu. Orang-orang yang macam kita orang ni, aku rasa lah, aku ada tanya pakcik aku. Bukan tanyalah, aku ada dapat informasi daripada mak aku informasi daripada pakcik aku melalui mak aku. Dia kata orang-orang macam kita orang ni kalau balik memang susah nak tidur. Memang betul susah nak tidur. Sebab aku traumatized sebab tak bangun tidur. Tak tidur, tak boleh tidur sampai aku kena tidur pukul 4 petang. 4 pagi. Petang 4 pagi. And then aku macam dulu masa aku COVID dulu, kan aku ada mengadu aku ada chest pain kan. Bila aku chest pain, aku akan terjaga dalam pukul 2, pukul 3 tau, sebab aku sesak nafas. Jadi aku takut. Dan satu lagi yang aku rasa aku yang paling ketara adalah macam aku ni, aku kerap mandi. Aku kerap mandi, sanitize, basuh tangan semua. Dan yang paling worst lah aku rasa, aku memang tak nak keluar. Sebenarnya aku malas nak keluar. Dan kita orang ni adalah orang yang takut-takut nak demam. Maksud bukan takut-takut nak demam, kalau badan panas lain macam sikit, aku akan consume vitamin C. Cepat-cepat makan Panadol. Aku memang trauma dengan benda tu. Sebab mungkin ada orang tanya, beza ke sakit dia? Aku tak berani nak jawab secara general sebab dia bergantung pada orang. Macam aku tahu demam aku macam mana, condition aku macam mana. Aku tahu kalau panas aku, sakit kepala aku macam mana. Tapi this time, bila kau sakit kepala kau lain macam tau. Dia sakit dekat sini, sakit kepala dia. And then bila aku batuk, bersin semua, dia yang bersin yang tangkap kat dada. Untuk akulah. Tapi kau kena faham juga, ada setengah orang mungkin ada cakap, tak adalah Cik Rusdi, tak adalah, saya tak ada apa-apa pun, tungkau. Sebab masa aku dekat MAEPS, aku ada jumpa ramai orang juga yang tak ada simptom tapi dia COVID. So dia tak demam, tak sakit pun. So kita panggil tu sporadox punya case, which is aku pun adalah sebagian case seperti tu yang tak ada apa-apa. So kena take care lah. Jadi itu antara apa yang berlaku selepas ke kuarantin. Dan alhamdulillah, boleh makan tak dengan keluarga? Boleh je makan, tak ada masalah. Cuma aku mengambil perkataan untuk tidak makan bersama dengan diorang. Dulu kan kalau duduk dalam bilik kan, duduk bilik dia kan. So sekarang ni aku dah boleh lah makan dengan family. Bukanlah makan, sekarang dah boleh makan family lah. Dan berapa lama, doktor tak bagi tahu jumlah hari. Tapi aku ada baca lah buat research sendiri, yang kau kena like stay macam quarantine macam ni like 12 hari. Tapi aku rasa sebenarnya okey je kalau kau dah rasa diri kau boleh buat diri semua. Sebab aku paling risau kalau bergejala ini mak bapak aku kena. So kau tahu kan, aku sangat sensitif kat sana. So aku akan cerita kat korang apa cerita-cerita aku dekat MAEPS hari tu yang membuatkan aku sebenarnya ada benda yang aku belajar. Okey, aku ada cerita kat korang kan yang hari tu aku masuk Dewan Kayangan. So Dewan Kayangan satu malam ataupun Dewan B. Dewan B ni sebenarnya dia macam ada 2 tingkat. Aku duduk tingkat atas, yang mana yang baru sampai memang kita ditransitkan tingkat atas. Adalah tengok bahagian bawah. Bahagian bawah ni guys,
dia adalah macam aku kata dia agak macam ICU sikit sebab katil dia katil hospital. Katil hospital, and then setiap katil tu melalui observation aku, dia macam ada setiap katil ada tong gas tong oksigen yang bagi aku kat dalam tu semua kronik. Memang aku dengar orang batuk je. So dekat bawah tu dia agak senyap, serius dan agak gloomy. Jadi aku merasakan tempat itu adalah tempat orang-orang yang agak berada dalam keadaan kritikal. Jadi guys, apa yang berlaku pada waktu itu adalah pada malam itu juga bila kita sampai, kita orang tidur, aku dikejutkan pada jam 3 pagi sebab aku ingat nama aku dipanggil. Sebab dia macam kat situ memang setiap masa panggil nama, dan kau rasa macam okey, nama kau ada kot sekejap lagi. Sebab orang tak ramai pun masa tu. Tapi nama kau rasa kau ada. Tapi pukul 3 pagi tu, aku adalah kenal beberapa orang yang satu tim dengan aku. Contohnya Abang Ibrahim, Abang Zulkamal, si siapa ni, Amarul, nama-nama diorang, Abang Ismail kan. Tapi pada malam tu, pagi tu aku dikejutkan nama aku je. So aku bangun, dia arahkan macam, perhatian, nama-nama berikut sila pergi ke tingkat bawah untuk jumpa dengan doktor. Jadi nama aku dipetik. Jadi aku turunlah bawah pada jam 3 pagi tu. 3 pagi lah. So aku terbangak-bangak, mamai-mamai turun bawah. So what happened guys, kat pagi tu aku tengok ramai orang kat bawah lah sebenarnya. Ada orang yang sebenarnya kalau macam banyak dipindahkan ke dewan lain pada jam 3 pagi tu. Dan aku nak maklumkan korang jangan expect macam korang pergi sana check in hotel, pukul 8 korang sampai, pukul 3 pagi korang dapat katil. Faham tak? Jadi orang-orang macam ni lah yang pukul 3 pagi dapat katil kat dewan orang tu boleh tidur. Tapi aku kat transit, aku memang dah dimaklumkan oleh nurse yang aku akan stay sana lah. Jadi apa yang berlaku bila aku turun bawah tu, aku macam terfikir aku nak ke mana. Jadi aku duduk kat bawah. So pada waktu aku tunggu bawah tu, aku nak jumpa doktor tu, aku macam doktor tak panggil, aku akan jumpa doktor lah. So on the way aku pergi jumpa doktor tu, ada satu peristiwa yang mana ada seorang hamba Allah ni mengamuk di kaunter pengurusan sampai level ketuk kaunter, ketuk cermin kaunter. So aku rasa macam apa bagi mekak sini kan. So aku taklah cringe dah apa, sebab aku pun mesti tak larat sangat sebab aku makan ubat. So aku macam mamai makan ubat Panadol semua kan. So tapi aku rasa macam annoyed lah, kenapa mamat ni nak mengamuk kan, sebab doktor. Dan apa yang berlaku, dia bergaduh dengan sekumpulan doktor, yang doktor semua perempuan, dan doktor dah nak nangis dah. Faham? Doktor nak nangis ni level. Aku macam kesian kat doktor ni, apa kau buat? Jadi aku just tak ambil masuk campur. Aku bukan orang macam kepo nak rekod-rekod. Aku just dengar apa yang buatkan lelaki ni mengamuk ataupun macam tiba-tiba macam tantrum waktu tu. Jadi based on cerita dia, aku rasakan lelaki ni sebenarnya dia dah duduk kat kawasan ward tu lebih kurang 5 hari. Jadi bila 5 hari, kau kena faham, bila orang duduk kat ward tu sebenarnya walaupun kau sihat, doktor monitor condition kau. Mungkin kau ada darah tinggi, kencing manis yang sebenarnya tak stable lagi. Dia nak keluar, dia tak tahan duduk situ sebab ada alasan dia kata dia baru menyaksikan satu kematian seorang budak. Jadi dia kata, aku terdengar ayat dia macam ni. Dia kata, saya lah yang mengangkat arwah. Saya yang tengok arwah tu pergi. Saya tak tahan. Saya tak boleh angkat benda ni. So aku merasakan sebenarnya emosi dia kacau sebab dia mungkin trauma dan mungkin dia terganggu dengan apa yang berlaku. Yalah, dia sihat, tapi bagi dia sihat. Tapi dalam keadaan tu sebenarnya dia perlu keluar untuk normalize. Jadi doktor tak lepas. Jadi guys, kalau korang masuk kat sana, aku rasalah adabnya adalah tak payahlah kecoh-kecoh macam tu. Cuma aku faham kedua-dua condition. Kalau aku di tempat lelaki tu pun, of course aku pun mengamuk sebab nama keep announce. Orang asyik announce nama tapi nama kau tak keluar. And then kau pula nampak kau rasa kau sihat, mestilah kau kata ganggu kan. Dan doktor pun sebenarnya ada alasan sampai doktor cakap tak apalah, lepaskan dia lah dia. Sampai tak macam tu guys. Aku nak tanya satu soalan. Kalau korang keep doing like this, doktor macam lepaskan kau dan doktor sakit, kau meninggal tiba-tiba, bahaya kan? Jadi aku rasa dalam kes ni aku tak salahkan siapa. Cuma korang kena faham bila korang dah kena COVID-19, bila korang dikuarantinkan, korang jangan rasa seronok tau, sebab emosi korang sangat kuat dan sangat lemah, fragile. Aku pada waktu tu aku rasa macam shoot, kenapa aku tengok benda-benda macam ni ya? Pada jam 3 pagi. 3 pagi bising tu kat bawah tu, kecoh. Jadi frontliner pun tak boleh buat apa-apa sebab frontliner banyak perempuan, kesian. Ada lah seorang dua lelaki yang which is sebenarnya diorang tak tidur pun, diorang penat sebab dia membawa pada kisah yang kedua. Jadi untuk yang kisah yang pertama ni, aku rasa macam bila kau dekat sana sebenarnya emosi kau rapuh. Aku dah rapuh tau masa dalam bas.
masa pergi sana. Tapi bila kat sana dia macam jadi bertambah rapuh lah pagi tu. Okey, untuk cerita yang kedua pula, lepas aku dah dengar tu, aku pun pergi jumpa doktor, cakap doktor ada ke nama saya ni semua. Doktor kata, oh nama you baru sampai kan? Lepas tu cakap, tapi saya dengar nama saya. Oh tak ada. So aku macam, shit, aku rasa macam aku kena game. So aku pun pergilah bangun, aku pun naik atas balik. Bila on the way ke atas, aku nampak ada satu sudut tu, dekat row yang sama, dekat hujung tu, benda ni aku macam, ini yang buat aku trauma. Aku dah nampak macam sekumpulan frontliners mengerumuni satu katil, yang mana perbualan diorang agak macam panik dan kuat. Aku nampak satu anti India yang dah pakai tong oksigen, kat sini. Aku nak cerita tak dapat hati. Kalau family dia tengok video aku ni, aku minta maaf. Tapi condition dia ni buat aku tak nak cerita condition dia. Aku nak ceritakan situasi tu. Aku terkesan sebab frontliner keluarkan phone frontliner, and then dia cakap, Aunty, mana nombor anak aunty? Memang kita call video call. Aunty kuat aunty, talk to me. Aunty tu tak bergerak apa pun. Dia macam stay macam tu. Tapi dia lemah lah. Dan aku tak nak cerita lebih lanjut, sebab aku tak nak tengok benda lebih lanjut, sebab aku tahu ending dia macam mana. Sebab sebelum aku masuk MyApps, aku dah dimomokkan dengan video-video orang meninggal, kan? Jadi aku bukanlah orang yang record, tapi aku macam learn lah something. Aku rasa benda itu tak patut berlaku. Dan aku sebenarnya kesian kat semua pihak, frontliners. Sebab frontliner masa aku sampai turun bawah tu, ada katil kosong, frontliner tidur kat situ. Sebab dia tak larat, dia tengah rehat kat situ dengan pesakit. Kau faham tak? So aku rasa macam itu adalah antara peristiwa yang aku tak boleh lupakan. Sebab aku adalah orang yang senang letak diri aku, ataupun aku senang letak family aku kat situ. So aku terbayangkan aunty berbahasa India tu, serius sedih. Itu adalah malam tu aku rasa Tuhan kejutkan aku untuk melihat satu pengajaran betapa penting ni hidup, betapa sebenarnya bersyukurnya korang yang tak kena, yang kena jaga diri elok sampai sekarang. Okey, yang cerita yang ketiga aku nak share dengan korang adalah di Dewan D, aku duduk di katil bawah tau. Ada satu momen tu aku dapat duduk katil bawah malam terakhir tu. Aku telah, atas aku kosong. Jadi bila aku macam habis lepak dengan beberapa kawan aku quote lah nama dia kat sini, Amarul, Acap semua. Aku terkejut, ada budak sampai. So aku tanya budak ni nama siapa? Nama dia Haikal, kawan dia Syawal. Dia orang from PJ, baru sampai. So aku tanyalah si Syawal ni, Haikal kata depan, Syawal datang kata aku. Dia berusia 13 tahun. Aku tanya, Syawal daripada PJ. Oh datang siapa? Ada family ke sini? Tak ada. Dia kata ada mak dekat. Kalau mak takkan satu dewan kita orang kan, apa? So mak dia ada di dewan atas bersama dengan adik perempuan dia dan juga baby. So kata, Syawal kat bawah ni dengan siapa? Seorang je. So hati aku luluh sebab kau survive seorang tu. Jadi aku pesan kat Syawal nanti kalau apa-apa berlaku, tanya dengan uncle kat sini. Uncle ada, lepas tu ada uncle yang ni, uncle sebelahnya ada ni, jumpa uncle Musin, uncle Amarul, uncle Ismail. So jumpa diorang, nak tanya nak mandi, nak makan mana. Okay. So aku nampak survive. Okay, memang deep down aku nampak diorang happy sebab diorang ada kawan ni semua. Tapi aku orang adult, aku tak sampai hati macam mana. Okay, kesenangan kau tu sampai bila? Kau tak tahu apa-apa berlaku kat mak kau kat atas. Faham tak? Kau tak tahu apa berlaku kat kampung kau. Memang kau ada phone semua, tapi sayu tu budak-budak. Dan aku sekarang bila tengok berita ataupun aku tengok Instagram, ramai budak-budak masuk ke pusat kuarantin, mak dia menangis. Of course aku sedih. Kadang-kadang sporadik. So aku takut kes-kes sporadik ni yang macam tiba-tiba ada je, kau kena bukan sebab kau menjangkitan daripada orang lain, tapi kau sebenarnya adalah orang-orang yang kena benda-benda macam tu disebabkan virus tu datang menyerang kau dan tak sedar. Faham tak? Jadi bila orang-orang budak-budak macam ni, mak dia tak kena, anak dia kena, aku rasa macam touching lah sebenarnya. Sedih lah. Dan bila aku balik, aku ingat aku pesan dekat Syawal. Yang bestnya, budaya dekat Dewan D ni, mana-mana adult termasuk aku, ya Allah, dah bercin ke apa ni? Ni dah bercin. So bila budaya kita orang kat sana, bila kita orang nak balik yang adult ni, bila kita ada bekalan makanan, kita memang akan cari budak-budak lain atau budak-budak atau kawan-kawan lain untuk sedekah.
Sebab yelah budak kan, kita tak tahu background ekonomi dia macam mana, kita bagi dia makan. Tapi macam aku adalah orang yang macam open table malam sebelum aku balik. Jadi itulah antara kisah-kisah yang aku boleh share dengan korang. Okay, konten lepas ni akan lebih kepada cerita macam mana diorang ni boleh kena. Jadi aku dekat sana, bila masuk dekat Maeps, aku memang terus jadi macam wartawan awani lah. Aku rasa Wani should hire aku. Cuma aku perlu ditrain untuk orang kata jolok mic. Faham tak? Aku okey dia, aku berani jolok mic. Cuma aku fikir PNC, and then siapa aku tu? Aku YouTubers pun baru berapa orang dekat yang follow. So aku bila kat sana, aku memang jumpa orang, aku interview. Ada orang tanya aku, kenapa tak record? Okay, kau kena faham, aku kat sana memang keinginan aku memang suka interview orang, tunjuk rekod. Tapi bila kau berada dalam konteks engkau adalah positif COVID, kau bayangkan nama baik keluarga, nama baik syarikat dia. So dia akan menjelaskan masa depan dia. Walaupun kau cakap lah dia okey dia sebenarnya, ataupun saya okey dia interview, tapi aku tak nak berisiko tu. Macam aku tak kisah pun, sebab aku dah tak ada komitmen dengan mana-mana career lain kan. So aku okey je. So sekarang ni, bila aku jumpa diorang, aku interview diorang, kebanyakan batch aku pada waktu itu, diorang kena COVID disebabkan faktor-faktor kluster kerja. Contoh kerja yang aku rasa macam ada seorang abang Zulkamah cakap, dia pemandu lori. Dia kena daripada kawan sekerja dia. Seorang ni daripada office. Ada seorang ni macam Amaru daripada, dia pun tak pasti kata production, dia kerja production. Macam Acap ni kelakar. Acap ni aku cerita sikit lah. Dia ni bila dia positif, dia beritahu bos dia suruh semua office mate dia check lah. Bila check last semua negatif, dia positif. Dan dia question daripada boleh dapat, sebab rumah dia okey, dia tak ada masalah pun, tak ada siapa yang sakit. Dia seorang dia yang positif. Bila dia macam siasat balik, dia tengok, dia ingat balik, rupanya mungkin dia menggunakan public transport. So public transport tu yang membuatkan dia mudah dikena, tapi dia tak ada simptom yang teruk, tapi dia still positif guys. So korang kena hati-hati lah yang kerja, yang naik public transport. Memang dia sanitize, tapi kau tak boleh expect yang benda tu macam 100% clean. Okay, so macam seorang ni. Jadi itu yang kebanyakan lah yang kluster-kluster kerja. Jadi yang kedua pula yang aku jumpa adalah kluster-kluster surau. Kluster surau kelakar. Kluster surau ni semua salahkan surau, tapi bagaimanapun kantoi ada 2-3 pakcik yang diorang ni Tok Siap, Tok Imam, Tok Bilal. Memang betul diorang ni betul kluster surau. But in the same time, diorang akan cakap macam ni, diorang cakap yang sebenarnya masa raya hari tu anak beranak diorang dah semua datang, cucu-cucu diorang berkumpul. Jadi aku macam cringe dan macam, kau faham tak, kerajaan dah tak bagi kau beraya, kau berkumpul juga. So ini apa mana ni? Aku rasa macam nak tiaw dia pakcik tu, tapi memandangkan dia dah kena, so macam okay, kau deserve lah. Tapi walau bagaimanapun, itu antara benda-benda cerita yang aku tahulah, yang aku dapat, yang investigate. Dan ada juga kes, aku jumpa seorang guy, seorang mamat ni, mamat bangsa Cina kawan aku. Dia cakap dia macam sporadik juga. Kes dia adalah rumah dia clean, dia dah work from home like almost 2 months. Dan dia dapat daripada doktor investigate, dia kata doktor cakap mungkin melalui udara, airborne, yang kuman tu sebenarnya melekat dekat dia punya vape. So bahaya juga guys. Jadi aku rasa untuk korang kat sekarang ni, dalam kes COVID ni, memanglah sekarang ni dah kurang sikit, tapi we still 6,000. Luar negara dah bawah 1,000. Vaksin pun senang kan. Jadi aku nak pesan kat korang satu benda yang penting kat sini. Dalam konteks kita lockdown sekarang ni, kita buatlah betul-betul. Tak kisahlah kau pak menteri ke, selebriti ke, kayangan ke, marhain ke, orang biasa ke apa. Aku rasa kita ni masalah kita satu je. Aku rasa kita terlalu mencari salah orang sampai kita membuang masa untuk tidak merancang sesuatu. Itu memang masyarakat Malaysia yang aku perasan dari dulu lagi. Aku bukan nak openly condemn lah. Aku rasa benda ni memang berlaku. Kita kata salah Lofa, kita kata salah Pak Menteri tu, kita kata salah YouTubers ni, orang berduit. Tapi rakyat pun buat juga kan. Jadi aku rasa sekarang ni, okay, ini adalah masa dia. Kita tutup buku tu, kita buat betul-betul lockdown ni. Sebab aku rasa kroniknya kita ni ramai. Dan aku sebenarnya, aku agak sekarang ni, aku bukanlah fighter, tapi untuk frontliner, come on guys, diorang penat tu. Diorang penat, diorang letih, diorang berkorban macam-macam dekat kita. Dan aku rasa frontliners ni, aku rasa diorang kena dapat sesuatu lah. Sesuatu maksudnya bukan sekadar apa pun. Diorang penat. Kakak saudara aku yang nurse, abang saudara aku yang polis pun mengadu. Bukanlah mengadu, diorang tak pernah mengadu tau, tapi indirectly aku rasa diorang sebenarnya sangat penat.
Dan aku rasa yang jaga kita orang pun penat. Ada satu situasi dekat sana, aku tak faham kenapa dekat tempat cek darah tu, darah boleh melimpah macam kuah tumpah, kau tak. Padahal kita macam ambil darah je. Banyak gila darah. Bila banyak gila darah, aku macam, kau kenapa banyak darah sini? Doktor tak nak pesakit lain takut, paranoid dengan benda tu. Dia suruh cleaner lap dengan cepat. Dan aku sangat impress dengan benda tu. Sebab nak jaga hati kita pun tugasan diorang. Guys, yang kat luar tu yang tak kena, janganlah kita orang kata tunding jari, kata sebab tak kena batang hidung korang tau. Bila kau kena batang hidung korang nanti, masa tu kau dah tahu dah. Benda ni berlaku kat aku. Masa aku tak kena, aku rasa macam alah, faham tak? Okey, duduk rumah lah, tak apalah ni semua. Tapi aku masih mengambil mudah. Bila aku dah kena, aku dah tengok diorang susah. Memang susah guys, susah sangat. Bukan kita susah, diorang susah. Dan tak payahlah kita salahkan siapa lagi, yang pada Pak Menteri ke pihak-pihak berkuasa. Ini masanya korang untuk buktikan yang korang buat kerja. Aku rasa polis buat kerja betul tadi. Aku kena tahan, bukan tahan Roblox kan, tapi sebabkan betul tak ada masalah. Tapi dekat kawasan aku memang ketahan. Anyway guys, ni kan simptom, ni memang terbatas sebab aircon. So itu dari cerita aku. Terima kasih kerana menonton. Kepada anda yang macam nak lagi, teruskan menyokong saya. Terima kasih banyak-banyak. Aku ucapkan terima kasih kepada anda yang sokong, share and likes, yang subscribe channel aku. Aku tuan budi lah sebenarnya. Aku bukan orang yang nak generate profit. Aku adalah orang nak sampaikan dakwah. Sebab benda macam ni, inilah medium aku untuk cakap dengan korang. Sebab kita pun stres kan, dengan korang aku bercakap. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.